Ya, pentas politik kita semakin menghangat berikutan pembubaran parlimen, namun kita tidak boleh terlepas pandang hakikat untuk menyiapkan negara kita berdepan dengan cabaran ekonomi yang dijangkakan akan bermula pada suku kedua tahun hadapan. Dan antara ciri penting adalah agar rakyat seluruhnya punya nilai yang disebut sebagai enterprising, nilai keusahawanan. Bahkan sebelum ini pernah dibicarakan tentang bagaimana Malaysia ini harus berdiri sebagai sebuah entrepreneurial nation, sebuah negara keusahawanan. Apakah ciri-ciri ini boleh kita terapkan untuk generasi yang mendatang? Saya kira itu cabaran besar yang harus kita jawab, kerana peluang pekerjaan semakin menyusut disebabkan oleh perubahan teknologi, perubahan landscape ekonomi. Saya kira itu suluhan yang besar, big picture yang akan kita sentuh dalam perbincangan pada malam ini. Bicara naratif, secara spesifik kita akan memberikan suluhan kepada program jualan murah keluarga Malaysia Siswa. Singkatannya disebut sebagai JMKM Siswa. Tetapi kita boleh saja pastinya perlu menyentuh elemen-elemen besar pembinaan sikap, bakat keusahawanan disebutkan itu tadi. Untuk tujuan itu panelis atau tetamu yang dibawakan ke studio pada malam ini adalah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kementerian yang kita kenal dengan jolokan akronimnya KUSKOP. Tan Sri Noh Omar. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana hadir lagi. Banyak jodoh kita Tan Sri. Itulah, jodoh kita banyak bersama. Suri jemput lagi. Tan Sri, saya mulakan tadi dengan cerita berkait tentang bakat keusahawanan, dan kita tahu Tan Sri sendiri, dalam pengalaman saya bersama Tan Sri beberapa episod, saya kira semangat, minat dan citra Tan Sri sangat dekat dengan koperasi. Dan saya pernah bertanyakan tentang bagaimana koperasi ini boleh digembling. Tapi bagaimana realitinya gerakan koperasi ini di dalam universiti awam kita, di dalam universiti pelajar? Okay, terima kasih Tuan Syed. Sebenarnya kita sudah maklum, koperasi ini dah 100 tahun. Saya selalu sebut satu-satunya agensi yang begitu lama wujud dalam negara kita ialah koperasi. Dah lebih 1 tahun lah. Yep. Jadi tahun ini genap 1 tahun. Kita berada berbagai-bagai program yang kita buat. Kerana itulah kita sudah sampai masanya kita kena pertingkatkan koperasi ini bukan saja di kalangan rakyat biasa, tetapi kita sudah pun mula, lama pun kita dah mula masuk ke sekolah, ke IPG, ke pusat pendidikan tinggi. Yeah. Jadi oleh kerana kita nak bincang mengenai jualan keluarga Malaysia Siswazah ni, saya lihat bahawa koperasi yang dah ada di IPT ni ada 72 koperasi. Kemudian kita ada 33 koperasi di Politeknik, dan di IPTS pun dah ada koperasi, ada 8 koperasi di IPTS. Dan saya lihat bahawa keanggotaannya yang ramai menjadi ahlinya amat menggalakkan. Ada lebih daripada 139,000, dan dekat 140,000 yang menjadi ahli koperasi di IPTA ni dan juga di IPTS. Dan dia punya jumlah aset, jumlah aset koperasi ini juga amat baik. Ada RM 549 juta nilai asetnya. Dan juga kita lihat bahawa bila kita koperasi mesti ada dia punya bisnes dia, perniagaan dia. Dan kita lihat bahawa pendapatan tahunan koperasi di IPTA ni, di IPT ni, ada lebih kurang 100 RM 160 juta pendapatan dia. Itu pencapaian yang saya anggap memberangsangkan dalam konteks koperasi di IPT. Ini melibatkan pelajar ataupun pekerja sekali bila kita cakap soal... Dia melibat, ada juga yang dia melibatkan pelajar dan juga ada yang melibatkan kaki tangan sesebuah IPT. Jadi ada kedua-duanya. Tan Sri, mutakhir ini kita pernah dengar misalnya sebelum ni ada jualan murah keluarga Malaysia. Tetapi hari ini kita memperkenalkan satu program flagship baru, kita sebut sebagai JMKM Siswa. Jadi sejarahnya bagaimana bermulanya JMKM Siswa ni, Tan Sri? Ya, saya tengok bahawa pada mulanya lah, pada mula kita tahu bahawa kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa jawatan kuasa memerangi inflasi yang dipengusikan oleh Menteri KKM lah, Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa. Jadi dalam program asalnya, saya salah seorang daripada ahli jawatan kuasa tersebut. Memang kita berbincang dan kita mengadakan mesyuarat setiap minggu. Ada mula-mula seminggu 2 kali, setiap hari Senin, hari Khamis. Kita bincang bagaimana
kita nak mengurangkan inflasi dan juga kita nak membantu meringankan beban rakyat. Kan itulah maka kita telah pun putuskan pada awalnya untuk kita mengadakan jualan murah keluarga Malaysia yang telah dilancarkan oleh yang Amat Perdana Menteri di Bera. Jadi pada perancangan awal kita hanya nak tumpukan penjualan ini di Dewan Undangan Negeri. Tiap-tiap Dewan Undangan Negeri kita ada 500 lebih lah Dewan Undangan Negeri di seluruh Malaysia. Jadi kita kata di tiap-tiap Dewan Undangan Negeri ini kita kena adakan program sekurang-kurangnya kita kata seminggu sekali. Kita buat, dan apabila kita dapat feedback daripada kementerian-kementerian yang terlibat, bukan sahaja Kementerian Kuskop, dan saya Kuskop, kita diamanahkan untuk mengadakan jualan murah ni di 3 negeri, di Perak, Selangor dan Pahang, dan di kementerian-kementerian lain juga terlibat di seluruh negara. Jadi kerana melibatkan berbagai-bagai kementerian, Kementerian Pertanian juga terlibat, Kementerian Haiwan Pengguna juga terlibat, dalam Kementerian Luar Bandar juga terlibat. Jadi semua ini kita telah bagi-bagilah. Kita bagi, macam saya jaga tiga negeri, dan juga kementerian-kementerian lain juga telah diagihkan. Jadi oleh kerana kita mengadakan jualan murah keluarga Malaysia ini dengan semangat keluarga Malaysia. Di dalam ini pun mengatakan satu program yang dibuat bersama-sama melibatkan beberapa kementerian. Selalu kalau kita lihat bila ada program ni kementerian-kementerian saja. Kalau ini program Kuskop dia buat. Tapi apabila jualan murah keluarga Malaysia ni, kita bekerja sebagai satu keluarga melibatkan berbagai-bagai kementerian, dan alhamdulillah apabila feedback kita dapat bahawa jualan yang dijual di kalangan rakyat begitu mendapat sambutan yang cukup positif. Dan juga hasil jualannya juga agak cukup positif. Maka daripada perbincangan tersebutlah maka lahirnya idea dan juga cadangan mengapa tidak kita memasuki pula ke IPT ini. Kita tahu kita ada banyak IPTA saya dekat 20. Kita juga ada PTS, kita ada Politeknik, kita ada College Community, semua. IPG lagi kita ada. Jadi oleh kerana kita lihat bahawa pelajar-pelajar ini juga harus diberikan bukan bantuan untuk kita mengambil tindakan untuk meringankan beban mahasiswa-mahasiswa. Inilah idea itu tercetus, maka wujudlah jualan keluarga Malaysia Siswazah ini. Singkatannya JMKM Siswa, itu yang dia jualan murah keluarga Malaysia untuk siswa. Tan Sri, kalau kita sudah ada JMKM, ini saya anggap sebagai extension, kesinambungan apa yang akan trickle down daripada JMKM itu dia menjadi JMKM Siswa. Jadi Tan Sri sini menyebutkan ada IPG, ada macam-macam ini. Tapi apakah kita mana rupanya JMKM Siswa ini kalau berbanding dengan JMKM itu sendiri? Ya, dia hanya berbeza sedikit. Di mana kalau jualan murah keluarga Malaysia, kita tahulah barang yang dijualkan, barang-barang yang dijual ialah barang-barang yang diperlukan oleh pengguna lah. Kita jual beras, gula, barang-barang keperluan maksudnya. Tapi untuk mahasiswa ni, dia mungkin tak perlu beras, mungkin tak perlu gula, mungkin tak perlu minyak sebagai contoh. Tetapi kita lihat bahawa kenaikan barang-barang ni juga kadang dia melibat juga barang-barang yang diperlukan oleh golongan mahasiswa. Jadi kerana itu kita telah pun cadangkan supaya kita menjual barang-barang yang diperlukan oleh pelajar-pelajar. Sebagai contoh, alat tulis. Kemudian kita juga makanan kering. Makanan kering ni Maggi ke apa-apalah makanan yang diperlukan di kalangan mahasiswa. Kemudian kita juga jual barang-barang keperluan hari-harian siswa. Dan satu perkara yang saya rasa akan menarik minat mahasiswa, iaitu kita nak ada tambah nilai pelan prabayar komunikasi. Top up. Bermakna sesiapa yang menghadiri program ini nanti akan dapat top up daripada
pihak penganjur di mana kita telah berbincang dengan Babas Syarikat Telekomunikasi untuk kita memberikan diskaun prabayar ni. Jadi di dalam kita tahu bahawa namanya pun jualan murah, berarti diskaun mungkin sebanyak mana kurang, kalau boleh ada yang mula bertanya lah tentang diskaun yang boleh dapat ni sebanyak mana? Diskaun kita tengok kadang-kadang kita akan beri diskaun selalunya 20%. Ada juga bahawa tertentu 10%. Jadi apa prinsip kita ialah jualan ini ianya pasti akan lebih murah daripada barang-barang yang sama kalau kita beli di luar. Dan kita juga adakan sedikit peruntukan. Kita dalam 1.2 juta juga peruntukan kita untuk kita nak menjayakan program di IPTA ni. Tan Sri, tadi saya melihat ada melibatkan 14 universiti kelihatannya dan juga 14 koperasi di sekolah, 6 kegiatan keusahawanan di peringkat HEP dan 1.2 juta. Untuk kita merangkumi seluruh IPT, saya kira kita perlu nantilah agaknya menambah daripada 1.2 juta ni. Kelihatannya agak sederhana peruntukan yang disediakan. Ya, betul. Sebab itu kita seperti je apa kita buat, kita try, kita cuba, kita tengok sambutan bagaimana sambutan yang diterima, bagaimana pelaksanaannya. Jadi untuk makluman semua, kita akan mula pelancaran pertama pada 16 Oktober ini. Kita dah pilih IPT ialah Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM kita akan lancar dan saya akan lancar bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Noeni, Menteri Pendidikan Tinggi juga akan bersama-sama dengan kita. Dan waktu pelancaran tersebut kita bukan saja kita akan jual barang-barang keperluan untuk mahasiswa Zah ni, untuk mahasiswa, tapi juga jualan murah keluarga Malaysia juga kita akan adakan juga. Kita bersama, manalah tahu pada masa itu saya dimaklumkan ada juga berlakunya pendaftaran pelajar pada hari yang sama. Jadi mungkin ada ibu bapa ataupun yang selain daripada pelajar-pelajar yang mungkin memerlukan barang keperluan harian. Kita jual selalunya jelah macam tepung, minyak, beras, ayam. Ini ialah orang kita sambil-sambil hantar anak tu nanti adalah peluang untuk mereka mendapatkan membeli jualan murah ini. Dalam masa yang sama kita juga akan menyampaikan peranti lah yang telah kita tahu. Saya ingat Yang Berhormat Perdana Menteri cukup baik hati. Saya ingat lagi masa pelancaran peranti di UiTM. Mula-mula kata peranti ini nak bagi pinjam saja. Tapi setelah dia mendengar keluhan pelajar, maka pelajar yang datang tu kata mintalah bagi free, percuma. Dan alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk beri percuma. Jadi sekarang ni pengagihan peranti ini sedang berjalan. Dan di UKM sempena dengan pelancaran jualan murah ini nanti kita juga Yang Menteri Pendidikan Tinggi akan menyampaikan peranti ini kepada pelajar di UKM. Jadi saya lihat program pada 16 Oktober ini pelancaran JMKM siswa ni banyak dalam satu. Jadi ada peranti siswa. Cuma untuk sedikit saya memahami Tan Sri, 16 Oktober pelancarannya di UKM. Berarti selepas itu akan ada Jerayawara Roadshow JMKM siswa di kampus-kampus lain. Betul. Itu pelancarannya. Lepas itu nanti akan diteruskan di IPT yang lain lah. Dan juga masa pelancaran selain daripada jualan, kita juga ada kenalkan satu jualan agak istimewa, iaitu jualan makanan menggunakan food truck. Ada tadi gambarnya kita kongsikan. Jadi pada masa itu dalam masa yang sama kita juga agensi-agensi di bawah KUSKOP juga akan mengadakan membuka orang kata booth lah untuk mempamerkan apakah kemudahan-kemudahan dan peluang-peluang keusahawanan yang ada di bawah KUSKOP. Jadi pada hari itu saya dah boleh gambarkan kita dia bukan saja untuk jualan murah tapi juga macam carnival jugalah. Ada makan, food truck, ada juga pameran. Jadi kita harap pelajar-pelajar mungkinlah pelajar-pelajar tu
baru daftar. Mungkin dia rasa duit masih hadir lagi lah. Tapi kita harap kalau benda-benda ni walaupun ada duit macam itulah patut beli. Dapat jualan murah tu. Jangan nanti bila duit dah tak ada baru teringat nak beli, lepas tu barang jualan murah dah tak ada. Jadi kita galakkanlah pelajar yang datang, yang baru event pun walaupun baru daftar tapi digalakkan untuk hadir dan membeli barang-barang keperluan yang kita sediakan dan mendapat manfaat daripada diskaun yang disediakan. Tan Sri, kerana saya tahu UKM ini dan kampus-kampus lain banyak kampus terbuka, nanti kan saya datang saya pula dapat diskaun nanti, jadi bagaimana? Dan saya nak tanya dengan Tan Sri nanti 1.2 juta ini, adakah ia merupakan peruntukan untuk menganjurkan kerana kita tahu kos operasinya? Ini kita akan bicarakan lebih lanjut sejurus selepas kita berjeda seketika. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. ...26 tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda.
Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Ya, hari ini 11 Oktober, ada 5 hari lagi sebelum pelancaran JMKM Siswa, atau itu adalah singkatan kepada Jualan Murah Keluarga Malaysia Siswa. Saya bersama Menteri KUSKOP Tan Sri Noh Omar bercakap tentang inisiatif ini merupakan kesinambungan limpahan daripada pelaksanaan Jualan Murah Keluarga Malaysia di luar kerangka kampus, dan apabila ia dibawa ke dalam kampus, ia dinamakan sebagai JMKM Siswa. Pelancarannya di UKM pada 16 Oktober nanti. Hanya 5 hari daripada sekarang. Tan Sri, itu saya tanyakan tadi sebelum berehat tadi kan. Ya. Ni kampus ni terbuka. Saya pun selalu juga masuk buat forum dalam UKM tu kan. Saya pun tapau jadi punya diskaun tu. Ya. Jadi apa yang berlaku nanti di situ. Kemudian saya tanyakan juga soalan kedua tadi, saya gabungkan sekali 1.2 juta ini yang digambarkan peruntukan untuk JMKM Siswa. Ia digunakan untuk pengoperasian atau apa ni? 1.2 juta ni untuk apa? Okey. Yang pertama dah tentulah bila kita jualan keluarga murah siswa ni, bermakna pelajar dia kena tunjuk kad pelajar dia. Okey. Iaitu yang nak beli barang-barang di koperasi. Tapi masa pelancaran nanti kita ada dekat luar, kita ada buat jualan keluarga Malaysia, iaitu kita open kita ada JMKM dan JMKM Siswa lain. Kita buat sekali. Kerana pada masa tu kita bersama dengan DUN Bangi, DUN Bangi. Sebab saya kata tadi, tiap-tiap DUN dalam negara kita ni, dalam Malaysia, kita akan ada jualan keluarga murah. Mengikut DUN. Jadi penjualan untuk DUN Bangi, dia ambil kesempatan di situ untuk dijual. Sempena dengan pelancaran jualan murah keluarga Malaysia siswa ni. Baik. Balik kepada soalan 1.2 juta ni bukannya projek untuk laksana. Ini ialah orang kata subsidi lah yang cakap. Subsidi atau bantuan yang diberi kepada barang-barang yang dijual. Kan itulah harga tu dia lebih murah sedikit. Jadi kita tahu bahawa kita cuba contoh, kita ada 10 series. Kita tetap series ni, kita kerajaan akan bagi peruntukan lebih kurang 6,000 untuk kita memberikan jualan murah kepada barang-barang yang dijual. Sebab apabila selepas kita menghadapi COVID-19 ni dan juga masalah ekonomi bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia, barang-barang input makanan juga mahal, maka saya, mungkin ramai yang dah tahu bahawa pertama kali kerajaan Malaysia ni dia bagi subsidi untuk ayam pun. Kita bagi subsidi. Dulu subsidi minyak. Sekarang ni nak ayam dijual tu, ayam segar tu pun kerajaan bagi subsidi. Dan baru-baru ini bila kita mengadakan dalam mesyuarat jawatan kuasa memerangi inflasi, kita tengok masalah telur pula. Telur dulu kita bagi subsidi. Beli telur 3 sebiji, kerajaan bagi subsidi 3 sen sebiji. But oleh kerana kita tengok kekurangan telur pula, dan harga telur telah naik harga, maka kerajaan sekali lagi bagi pula lagi subsidi. Naikkan daripada 3 sen sebiji kepada 8 sen. Jadi tambah lagi 5 sen tetap telur tu. Jadi bayangkan bagaimana kerajaan hari ini cuba dengan bersungguh-sungguh untuk kita berbuat demikian, nak meringankan beban rakyat. Kita faham bahawa dengan tekanan-tekanan pada hari ini barang-barang naik. Jadi sebab itu dalam kita nak memberi bantuan dan meringankan beban rakyat selain daripada bantuan-bantuan lain, tetapi kita lihat bahawa jualan murah keluarga Malaysia dan juga jualan murah keluarga Malaysia untuk siswa ni kita patut adakan. Dan juga bukan saja begitu, kita macam saya kata, kerajaan juga menyediakan peruntukan untuk melaksanakan, untuk
memberikan macam kata subsidi lah kepada barang keluaran ini. Kita tu bukannya duit pengurusan. Duit pengurusan itu kementerian kita akan uruskan. Baik. Jadi untung, saya nak sebut ini je, untunglah warga UKM kan. JMKM ada sebelah, lepas tu ada JMKM siswa pula lagi. Itu masa hari pelajaran pada hari pelajaran saja. 10 siri ni maksudnya apa? Setiap minggu akan ada episodnya macam sale di pasar raya lah. Yalah, lebih kurang kita cadang kalau boleh kita akan buat setiap minggu. Di IPT dan juga mungkin di universiti-universiti lain mungkin ada menteri-menteri lain yang mungkin akan yang membuat pelancarannya. Kerana kita punya perancangan ni kita tengok sampai ujung tahun ini. Kita tengok macam mana perjalanan program ini. Dan saya kata tadi bahawa program ini bukannya hanya bawah KUSKOP tetapi kita kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain. Ya, itu maklumat berkaitan tentang JMKM Siswa, jualan murah keluarga Malaysia yang ramai sudah tahu pelaksanaannya di peringkat DUN, dan untuk 16 Oktober ini bersempena dengan JMKM DUN Bangi. Betul Tan Sri ya? Yes, disekalikan dengan pelancaran JMKM Siswa, JMKM versi siswa di dalam kampus UKM. Jadi berlangsung di situ JMKM dan JMKM Siswa. Saya kalau datang nampaknya dapat diskaun dekat JMKM je lah. Boleh. Dekat metrik itu tak ada. Dan juga tang food truck tu pun food truck boleh. Terima kasih banyaklah. Bolehlah kita menjamu selera nanti di situ kemeriahannya. Kemudian akan disusuli pula JMKM Siswa itu di kampus mungkin 10 siri, berarti kita boleh bayangkan macam jualan murah mingguan lah. Jadi itu manfaat yang dibawakan. Harga barangan janjinya Tan Sri 20% lebih murah daripada harga di pasaran. Lebih kurang 20% lebih murah. Baik, itu manfaat kepada siswa golongan belia. Bercakap soal golongan belia ni, saya buka mukadimah kita depan awal tadi Tan Sri ya. Ini mungkin satu bentuk inisiatif untuk mengurangkan beban kos bagi pelajar di kampus. Tetapi saya bangkitkan juga di awal tadi tentang bakat keusahawanan ini. Tan Sri saya lihat passionate tentang koperasi. Dalam kerangka KUSKOP ini mungkin bagaimana kita boleh dorong supaya nanti besok bukan hanya soal JMKM Siswa, tetapi yang berniaga di dalam JMKM Siswa versi susulan itu adalah pelajar sendiri sebagai satu usaha merangsang nilai-nilai keusahawanan. Tan Sri. Ya, macam mana kita sedia maklum bahawa memang kita cuba nak menanamkan budaya keusahawanan daripada bangku sekolah. Sebab itu kita telah wujudkan koperasi. Bukan koperasi di sekolah menengah juga kita telah wujud. Di IPT juga kita dah ada koperasi. Macam mana saya kata tadi, supaya kita nak melahirkan budaya keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar. Dan di dalam kita nak merancang tersebut, bahawa kita tahu bila nak menjadi keusahawanan ini, ialah mungkin pertama dia perlukan modal. Yang kedua, dia mungkin memerlukan latihan. Yang ketiga, dia memerlukan bimbingan. Jadi ini di antaranya. Dan kita juga sedia maklum bahawa ada beberapa universiti memang telah pun ada mengadakan kursus-kursus keusahawanan. Saya tahu di Universiti Kelantan sebagai contoh. Universiti Kelantan pun ada, di UiTM pun ada. Dan malah untuk kita nak mengalakkan lagi, nak melahirkan usahawan muda terutamanya di kalangan belia ataupun pelajar-pelajar, kita juga di bawah KUSKOP kita telah pun mendapat kelulusan untuk menubuhkan sebuah universiti baru. Iaitu yang dinamakan Universiti Keusahawanan dan Koperasi, UKKM. Ini di bawah IKMA. Jadi semuanya ini kita buat kerana kita cuba nak menggalakkan bagaimana kita nak melahirkan seorang usahawan. Sebagai contohlah, kita lihat bagaimana kerajaan Malaysia Nasional dia rancang baik-baik bagaimana kita nak melahirkan tokoh-tokoh intelektual di kalangan Bumi Putera terutamanya. Kita tengok dia ada sistem, dia ada sistem asrama penuh hanya, kemudian kita ada sistem matrikulasi asasi para universiti, dan dia ada juga berbagai-bagai bantuan dah masuk universiti, ada bagi pinjaman, ada berbagai usaha. Akhirnya alhamdulillah kita lihat ramai anak-anak daripada luar bandar telah berjaya menjejak kaki dan di pusat-pusat yang tinggi, dan ramai juga yang menjadi profesor yang datang dari golongan B40. Itu kita dah berjaya, kita dah susun. But now dari segi ekonomi, dari segi usahawan ni, bagaimana? Bukannya mudah kita nak melahirkan semangat usahawan dan juga budaya keusahawanan ni. Dia lain kalau bapaknya mungkin dia dah memang lahir daripada keluarga usahawan. Mungkin boleh, tapi kalau dia daripada keluarga B40 sebagai contoh,
yang mungkin ayahnya bukan seorang usahawan, seorang petani sebagainya lain, bagaimana nak tanam semangat. Jadi kan itulah kita telah pun di KUSKOP kita telah merancang ada beberapa program. Di antara program yang seperti pagi tadi, saya telah melancarkan satu program Uniprono. Ini kita memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar yang terdiri pada anak-anak golongan asnaf yang belajar di universiti. Jadi bukan saja kita berikan bantuan, tetapi kita juga bimbing mereka dengan prinsip kita tidak boleh bagi ikan. Kita kena bagi pancing dekat dia. Jadi dengan pancing itu kita akan telah membuat latihan, kita adakan bimbingan dengan pihak universiti itu sendiri, kita ada bimbingan dengan agensi kita, dan daripada laporan yang saya dapat tadi bermakna pelancaran yang pertama ni telah pun mendapat kejayaan seperti yang mana yang kita harapkan, dan tadi kita masuk pusingan-pusingan yang kedua. Jadi juga tadi bila saya lihat ramai pelajar-pelajar ni walaupun dia pelajar tapi dia mampu untuk menjadi usahawan dengan semangat memulakan perniagaan secara sendiri, secara atas talian, dan terutamanya golongan-golongan yang orang kata daripada golongan B40 ni, supaya satu hari nanti mereka akan berjaya menjadi seorang usahawan. Ya. Dan kita juga tahu realiti masa depan belum ada jaminan kerja, Tan Sri. Dan juga saya nak bertanya, sementara disebut tadi UKKM ni, apa di mana setakat ini UKKM ini, kita akan perdalami sejurus selepas kita berjeda. Jumpa lagi seketika nanti. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. To the Outlook. In the studio, we are honoured to have industry leader yang berbahagia. Mahasiswa mesti mencari jalan bagaimana mereka boleh menimba pengalaman ketika alam pelajaran. Tengah kira ikan. Apalah nak pakai teropong, tengok kat sini pun nampak kan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kita menginovasikan supaya mesin yang sebesar ini dikecilkan kepada saiz ini. Jadi depress kalau kita tengok dia. Tapi ada juga menjatuhkan seseorang. Saya berjumpa. Saya bukan hebat, tapi saya bersedia untuk menjadi. Ketiga ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan saya, Bual Konti. Pihak polis akan menjalankan siasatan. Lepas tu diorang ugut orang awam kan. Kita takut kan. We are here to talk about that today.
Okey, bicara naratif pada malam ini, kita mulakan bicara tadi bersama Tan Sri Noh Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bercakap tentang JMKM Siswa, Jualan Murah Keluarga Malaysia Siswa. Pelancarannya pada 16 Oktober, 5 hari lagi di UKM. Jadi ada JMKM dan JMKM Siswa. Kalau saya datang, saya boleh pergi ke JMKM lah. JMKM Siswa tu hanya diskaunnya kepada pelajar yang menunjukkan kad pelajar. Tapi saya bangkitkan tadi apabila kita mula bercakap soal bakat. Tan Sri ada sebelum kita berjeda tadi, Tan Sri sebut soal Unipreneur. Ya, sefaham saya apa yang digambarkan, Unipreneur membantu golongan yang memerlukan dokongan membina bakat. Tetapi ada juga disebut soal UKKM. Jadi saya tanyakan tentang di mana perkembangan UKKM ini dan juga program-program lain yang telah pun disediakan untuk pembangunan bakat keusahawanan dalam kalangan generasi muda. Tan Sri. Okey, terima kasih. Terima kasih. Yalah, kita kata tadi bahawa bagaimana nak melahirkan bangsa usahawan. Selain daripada IPT yang sedia ada, yang sudah ada kursus-kursus keusahawanan, tetapi di bawah KUSKOP ni Kementerian Keusahawanan dan Koperasi. Takkan kita nak teori saja, mesti ada realitinya. Jadi kan itulah di bawah KUSKOP ni kita ada SKM, kita ada IKMA. Maka itulah kita telah pun tubuhkan, telah mendapat kelulusan Universiti Keusahawanan dan juga Koperasi Malaysia, yang kita insyaAllah hujung tahun ni kita dah mula intake lebih kurang 500 pelajar dulu kita, dan tempatnya sekarang ni kita menggunakan di bangunan IKMA yang ada di PJ, yang dulu mungkin orang lama kenal situ sebagai Amatap Kerjasama. Kita dah ubah nama Institut Koperasi Malaysia, kita akan guna. Baik, soalan yang Tuan Syed tu is very good, yang pasal bagaimana kita nak mendidik. Teman yang saya kata, orang nak berniaga ni ialah modal kadang-kadang. Modal dan latihan dan bimbingan. Jadi selain daripada kita bagi geran, ni proses kita nak menggalakkan usahawan ini untuk libatkan dalam sebagai dalam bidang keusahawanan. Kita berikan peluang geran. Geran ni bantuan percuma. Contoh, baru ni kita telah pun dapat kelulusan. Ini juga skim yang baru yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan masa belantangan bajet baru ni. Satu skim baru yang dinamakan PUS. Iaitu PUS ni untuk kita nak melaksanakan dipanggil program usahawan untuk siswazah. Program usahawan siswazah. Yalah, kita sebab ini program baru. Jadi kita minta banyaklah. Tapi alhamdulillah kita dapat 20 juta. Yang ini geran. Ini bukan nyulun. Bukan pinjaman. Jadi apa kita buat? Nanti kita akan buat dasarnya di bawah kementerian. Jadi kita kata siapa usahawan yang telah pun mengikuti kursus di bawah kita, macam kata tadi Unipreneur tadi, mungkin dia kata dia nak kembang lagi usahawan dia, usaha dia, dan dia boleh mohon kita bagi geran kata 10,000. Kalau kata 10,000 ni misal kita tak cukup, ataupun dia mula nak cuba dulu 10,000 setelah kita latih dia usahawan ni, maka mereka boleh pinjaman. Pinjaman ini. Dalam pinjaman ni kita ada sistem kita. Kalau kata dia nak pinjam sampai 50,000, 100,000, kita ada agensi. Kita ada tekun sebagai contoh. Tekun boleh bagi pinjam sampai 100,000. Jadi kalau dia seorang usahawan, kata mahasiswa, dia ikut program kita, dia sampai 10,000, dia tak cukup, dia boleh pinjam. Katalah 100,000 dia nak pinjam, itu dasar kita akan bagi. Dia melalui tekun dan juga di bawah Bank Rakyat. Kita pun di bawah Bank Rakyat ada satu skim dipanggil microfinance. Daripada Bank Rakyat, Bank Rakyat dia boleh bagi pinjam pula up to 150,000. Daripada 50,000 150,000. Tekun pula maksimumnya hanya 100,000 saja, tak boleh lebih 100,000. Baik. Kalau kata Bank Rakyat tadi di bawah microfinance maksimumnya 150,000. Tapi kalau usahawan tu dia dah berjaya kita latih, dia nak pinjam lebih daripada 150,000.
Dia tak boleh menyambil rakyat, dia tak boleh bagilah. Dia ada satu lagi agensi kita, iaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB. Ini untuk usahawan Bumi Putra. PUNB maksimum dia boleh bagi maksimum sampai 10 juta. Dia boleh bagi 10 juta. Itu loan juga ya? Itu loan. Jadi untuk memulakan tadi saya kata, mula nak menggalakkan usahawan-usahawan ni mula berniaga tu, kita kata kita bagi macam tadi bank rakyat bagi usahawan pada mahasiswa, kita bagi sikit lah mula, 3,000, 2,000. Now kita ada skim yang baru nak push, kita boleh bagi grant 10,000. Kita juga ada lagi satu Tiup pun ada. Tiup ni di bawah SMA Bank, di mana pelajar tu kita latih, dah habis latihan kita bagi dia 15,000. Kita bagi sedikit ni dulu, tetapi kita pantau, kita bimbing mereka-mereka ini. Jadi kita lihat hasil daripada bimbingan yang secara ekosistem yang betul, yang orang kita teratur ini, maka kita dah ada rekod. Kita tengok berapa ramai usahawan yang kita bimbing telah berjaya. Macam tadi dah ada usahawan daripada kecil-kecilan, dia dah berjaya ekspor ke Brunei sebagai contoh, dah mula ekspor keluar negara. Jadi itulah matlamat kita. Bukan kita hanya nak bagi ikan, tapi kita kena bagi pancing, dan kita kena latih bagaimana untuk memancing ikan. Kalau kita bagi ikan nanti bahaya juga. Bagi ikan habis. So now bagi dia pancing, kita latih macam mana untuk dapat ikan. Tan Sri menyebut istilah yang betul saya kira bila menyebut soal ekosistem. Cumanya tadi ada banyak maklumat. Saya cuba menangkap Tan Sri mengatakan push ini yang baru. Dan juga ada tadi soal tekun dan PUNB. Jadi ada yang bentuknya grant, ada bentuk pinjaman, loan. Jadi untuk push yang baru ini, maklumat lanjutnya, ini kepada siapa? Siapa yang layak, sudah bergerak atau belum untuk push yang baru ini? Yang push ini hanya untuk siswa saja. Kalau golongan-golongan beli yang lain ada juga. Kalau kita tengok yang baru ni apabila di umum ada disediakan, kalau tak silap saya, untuk golongan belia saja. Kalau saya tak silap, kerajaan telah luluskan boleh lebih kurang 305 juta itu untuk belia yang disediakan sebagai kemudahan pinjaman khususnya kepada golongan belia. Ini dia pecah lah. Dia ada melalui SMA Bank, dia ada melalui Tekun, dia ada melalui MARA, BSN, Agrobank. Itu belia. Tapi yang push ni tentu yang hanya untuk daripada mahasiswa. Kenapa kita buat seperti ini? Sebelum ni kita ada satu skim, dia panggil SPIM. SPIM ni ialah satu skim pinjaman informal dan juga mikro. Itu kita bagi yang mana usahawan yang nak berniaga tanpa lesen perniagaan, SSM pun tak ada, nak berniaga daripada rumah pun boleh. Kita belanja, kita tengok itu sambutannya cukup baik. Tapi itu untuk informal. Tapi untuk siswazah ni, kita cuba skim yang baru ini, dan kita harap kita akan dapat memberikan peluang kepada usahawan. Kita faham mahasiswa bila dia dah habis belajar, hutang PTPTN lagi ada. Hutang lagi dan berbagai komitmen yang lain. Jadi kita bagi pinjaman. Selain daripada pinjaman ini, kita juga ada buat kursus-kursus lain. Setiap agensi, sebagai contoh PUNB yang saya kata tadi, dia ada satu program namanya Jumper. Jumper ni kita juga latih usahawan ini, dan kita letak mereka ni di agensi-agensi tertentu atau serkat-serkat tertentu dalam tempoh tertentu, dan masa mereka ni kursus pun kita bagi allowance lagi dekat dia. Kita bagi lagi allowance, dan akhirnya kita harap bila kita macam praktikal lah dengan satu syarikat, dan kita harap lepas itu dia akan menjadi usahawan setelah kita bimbing. Jadi itulah di antara beberapa program di bawah kementerian saya ni. Kementerian saya ni yang besar. Kita ada 11 agensi di bawah kementerian KUSKOP ini. Selalu kita mendengar tentang banyaknya skim, banyaknya bantuan dan sokongan ini, Tan Sri. Ada success story, kisah kejayaan yang boleh kita kongsikan bahawa skim ini membantu dan telah melahirkan sipolan-sipolan. Kalau ada, Tan Sri, ada. Kita ada rekod, malah kita ada banyak yang berani. Kita dah tubuh pun dia panggil alumni.
Dia ada alumni. Daripada alumni itulah kita boleh nampak mana golongan-golongan yang dah berjaya, dan dia ada di antara mereka yang sudah sampai ke peringkat antarabangsa pun ada. Ada juga di antara mereka yang mula hanya berniaga daripada rumah tapi dah ada kilang sendiri pun ada. Ada yang berniaga di tepi jalan, dia dah berjaya membuka kedai mereka sendiri. Semua kita ada perangkaan. Dan saya lihat anak-anak muda hari ini, saya juga kagum. Bila kita lihat mereka mula berniaga, yang kata golongan berniaga ni tadi, ada juga sekarang ni saya tengok ramai majoriti usahawan yang berniaga ni dia pakai modal sendiri lah. Dia kadang ada juga usahawan yang mereka, saya bila berjumpa dengan mereka, mereka kata dia modal sendiri. Jadi hari ini alhamdulillah kalau dia ada modal sendiri, dia dah memang ada latihan, tapi ramai dari mereka sekarang ni dengan modal sendiri mereka nak extend, nak majukan lagi. Dan expand dia punya nak majukan lagi. Dia punya perniagaan. Yang ini juga golongan-golongan ini juga akan diberikan keutamaan oleh Kuskop untuk kita nak membantu mereka supaya lebih besar lagi perniagaan mereka. Dan satu hari lagi bukan saja dia boleh menjadi seorang usahawan, tapi kita dia boleh menjadi seorang tokoh korporat. Ini harapan itu kita. Yang penting, kerana tadi saya teringat bila Tan Sri mengatakan bahawa graduan kita ni habis belajar dia ada hutang PTPTN. Dah ada hutang PTPTN, Tan Sri gaji masuk sebagai graduan fresh graduate. Gajinya kalau dia berkahwin pun 2,000 dikira miskin bandar lagi, Tan Sri. 4,000 di Kuala Lumpur, di Putrajaya, itu dianggap household miskin bandar. Jadi sangat memerlukan. Sebab macam PTPTN ni kita tak ada lah. Kalau dulu ada janji kalau menang nak apa PTPTN, tapi tak terhapus. Okey. Jadi kita akan menyambung lagi perbincangan ini bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Teruskan kesetiaan anda. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta.
Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Okey, ini adalah Bicara Naratif dan saya menemani Tan Sri Noh Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Rancak kami bincang berkait tentang membangunkan bakat keusahawanan khususnya dalam kalangan generasi muda. Tan Sri, sebab saya bangkitkan, ini realiti baru yang dulu zaman saya, mungkin zaman Tan Sri pun tak wujud. Kita graduate saja hari ini sudah berhutang, kan? Berpuluh-puluh ribu harga sebuah kereta Myvi. Kemudian gaji pula bawah 2,000, duduk di bandar Kuala Lumpur, confirm Tan Sri jadi miskin bandar. Kalau dulu rasa bangga jadi graduan gaji besar, sekarang ni duduk KL, kalau dengan gaji fresh graduate berarti miskin bandar. Dan tadi Tan Sri banyak membangkitkan tentang usaha yang didokong oleh Kuskop, geran, bantuan, sehingga mereka maju boleh membangunkan perniagaan sendiri. Cuma Tan Sri, realiti hari ini sudah berubah sedikit. Dengan bukan hanya soal work from home, tetapi ramai saja yang gig ekonomi ni dia berniaga secara dalam talian. Jadi ini satu realiti baru juga yang mungkin bukan generasi kita Tan Sri melihat realiti ini. Betul lah Tuan Syed cakap. Saya pun bila saya berjumpa dengan usahawan, saya pun memanglah kita agak terkejut juga. Terkejut macam bagaimana? Dalam kita lihat bahawa waktu PKP dulu COVID dulu, boleh katakan semua gerai-gerai tutup. Lebih kurang 43,000 lah kalau ikut senarai kita. Gerai-gerai tutup. Tapi rupanya dalam diam-diam, ramai rupanya usahawan apabila ditutup, mereka tak kecewa. Mereka terus melibatkan diri di dalam perdagangan secara e-digital lah. E-digital. Dan kalau kita lihat daripada Jabatan Perangkaan Negara, kalau kita lihat, telah melaporkan bahawa transaksi e-dagang dia telah melonjak sebanyak RM71.7 bilion. 71.7 bilion kepada RM268 bilion pada suku kedua 2021 berbanding RM196 bilion pada suku pertama 2020. Ini menunjukkan bahawa perniagaan online ini dia dah sampai ke bilion-bilion dah sekarang. Dan kan itulah bila kita lihat bahawa perniagaan online ini telah pun merupakan satu era perniagaan baru, maka Kuskop juga melihat perlu juga kita bantu golongan-golongan yang berniaga online ini ataupun e-dagang ni, di mana kita telah pun perkenalkan satu skim pinjaman kepada usahawan di luar sana kalau memerlukan pinjaman ataupun bantuan untuk melibatkan diri dalam perniagaan e-dagang, boleh mohon kepada Tekun dan juga daripada Bank Rakyat. Dua agensi ini telah pun menyediakan peruntukan khas untuk membantu usahawan ini. Usahawan secara e-dagang ini. Setengah peruntukan itu, bantuan-bantuan ini ada tempohnya. Berarti kalau kini sudah bulan 10, kalau ada usahawan yang mendengar perbincangan kita ni, mereka masih boleh pergi boleh? Ya, sebab yang ni dia bukannya mengikut belanjawan negara, tapi ini satu skim khas. Saya telah minta supaya Tekun dan juga Bank Rakyat dia gunakan peruntukan yang mereka ada untuk buat skim ini. Skim, jadi mereka telah buat bajet peruntukan-peruntukan tertentu untuk kita nak menggalakkan usahawan dan berniaga secara atas talian. Macam kita cakap tadi lah, ini satu perniagaan yang luar biasa lah. Realiti baru. Realiti baru lah. Dia tengok mudah bila kita tanya mencapai, yalah mereka kata lebih mudah. Tak perlu nak sewa kedai, tak perlu kadang-kadang ada yang kita bimbing tu kita tengok melalui InScan. InScan kita ada satu institut usahawan negara. Kita juga memang memberikan galakan kepada pedagang-pedagang supaya tibatkan diri secara atas talian berniaga atas talian. Dan hari itu kita ada bagi anugerah lagi kepada mereka. Saya pun agak terkejut juga bila kita tengok anugerah yang kita bagi, ada usahawan muda-muda lagi dah mencapai jualan yang luar biasa lah. Yang lebih banyak kalau daripada dia berniaga di kedai-kedai. Jadi ini satu pencapaian yang cukup baik sekali. Dan realiti saya bangkitkan di awal, Tan Sri, realiti bekerja juga sudah berubah. Jadi banyak
tekanan yang datang dalam bentuk otomasi digital menyebabkan mungkin majikan mengurangkan pengambilan pekerja. Jadi ini saya kira satu cabaran baru juga yang mungkin Kuskop ada elemen-elemen bakat keusahawanan inilah yang telah dilaksanakan supaya menjadi usahawan dan bukan semata-mata mencari pekerjaan. Ya, betul. Itulah kita selalu tekankan bahawa biarlah kita menjadi usahawan. Yalah, macam kata hadis Nabi Muhammad SAW sebut 9/10 punca rezeki daripada perniagaan. Jadi maksudnya agama kita juga menggalakkan kita supaya terlibat di dalam bidang keusahawanan lah. Jadi dalam usahawanan kita ada banyak kategori lah. Kita ada informal, kita ada mikro, kecil, sederhana. Itu tugas kementerian saya lah. Tapi kalau tokoh-tokoh nak jadi tokoh-tokoh korporat, itu dia dah pergi kepada bab yang lain. Ya. Tan Sri, bila saya kata malam ini saya akan bersama Tan Sri, ada je orang kata, oh dia minat sangat koperasi tu. Saya banyak peluang saya bersama Tan Sri bila kita berbincang. Saya lihat tenaga passion Tan Sri pada koperasi. Tetapi ada juga pandangan awam ni umumnya bila cakap koperasi dia nampak peruncitan saja. Koperasi peruncitan saja. Sedangkan saya rasa dunia koperasi ini pun sudah berubah begitu dinamik sekali. Dalam pemerhatian Tan Sri, apa bentuk koperasi yang kita perlu ceburi yang kelihatannya rakyat Malaysia ini belum ceburi? Ya. Terima kasih. Itu sebab kalau kita tengok bajet yang baru ni, kerajaan telah pun mengumumkan dia tambah peruntukan 100 juta untuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kerana kita lihat bahawa koperasi ini boleh memainkan peranan yang cukup baik. Orang kata konsep kita bekerjasama untuk kalau kaya bukan kaya seorang lah. Kita kaya, berjaya tapi kita share. Sebab itu kalau contoh kita koperasi, saya tengok dividen yang diberikan oleh koperasi lebih baik daripada fixed deposit lah ataupun daripada saham-saham yang lain. Ada yang boleh bagi sampai 6%, 10%, dan bank rakyat sebagai contoh. Bank rakyat ni kan juga ialah satu koperasi. Dividen kita sampai 15%, dan banyak lagi lah koperasi-koperasi yang saya lihat dia boleh bagi sampai 10%. Amanah Ikhtiar kita lihat dia ada juga koperasi dia boleh bagi dividen sampai 10%. Jadi lebih baik. Jadi kerana itu kita lihat bila dah banyak koperasi ini, maka kita telah pun membuat satu pendekatan baru yang dinamakan federasi. Seperti mana yang tuan saya cakap tadi. Kalau selalu orang tengok sebut je koperasi, kita Koopmat. Koopmat ni betul lah. Sebab itu kita di kementerian juga SKM kita kenalkan satu brand baru. Brand dia COOP. COOP sejak 1912. Jadi bila ada mana-mana besok barang yang ada brand ataupun logo COOP itu, barangan itu mesti lebih murah daripada brand-brand yang lain. Baik, jadi untuk kita nak kategorikan koperasi ini, maka SKM telah menubuhkan dia panggil federasi supaya kita nampak bukan saja untuk peruncitan. Jadi salah satunya memang kita ada satu federasi peruncitan namanya. Yang kedua kita juga ada federasi kredit finance. Ini yang banyak juga ni. Yang koperasi-koperasi yang memberikan pinjaman ini juga berjalan, dan ada juga koperasi yang dah buat dipanggil gadaian secara Islam ni. Pajak gadai. Pajak Islam pun kita dah mula buat. Aranu kita dah ada buat. Dan juga selain daripada itu, maksudnya bila kita federasi ni, kita akan gabungkan. Jadinya mereka dengan mereka ni akan digabungkan supaya kita dapat selaraskan program-program yang dibuat. Peruncitan kita gabungkan. Semua koperasi peruncitan, saya kata tadi begitu juga finance tadi kita gabungkan. Lagi tu pelancongan. Koperasi-koperasi pelancongan juga kita gabungkan. Dan saya juga lihat bahawa ada juga koperasi-koperasi yang terlibat daripada segi pembangunan hartanah. Daripada segi pembangunan, dia buat housing sendiri. Kalau dekat Selangor tu Taman Kosas. Itu Taman Kosas tu namanya pun koperasi. Nama pun koperasi, Kak Pening pun ada. Jadi di sini koperasi-koperasi ini kita cuba gabungkan, dan dalam masa yang sama kita juga tahu bahawa kita kena membantu mengatasi sekurang-kurangnya masalah agro makanan. Yang ini juga kita ada satu federasi. Kerana kita lihat
kita dah sampai masa koperasi kena memainkan peranan bagaimana kita nak membantu peternak, petani dan mereka terlibat dalam grow makanan. Ini yang kita sedang usahakan. Dengan adanya federasi ini kita harap kita dapat selaraskan, dapat membimbing koperasi ke arah yang lebih maju. Terima kasih Tan Sri. 1 jam bersama kita bercakap tentang pembangunan bakat dan bermula dengan JMKM ataupun Jualan Murah Keluarga Malaysia siswa 16 Oktober di UKM. Terima kasih Tan Sri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.